Malam ini, majlis dengan penuh takzimnya menjemput dan mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Idris bin Yusof, Menteri Pendidikan II Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menyampaikan ucapan, seterusnya merasmikan Majlis Anugerah Tokoh Siswa 2013. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang berbahagia, Profesor Emeritus Datuk Dr. Ibrahim Komo, Naib Chancellor Universiti Malaysia Terengganu, tepuk tangan kepada Prof. Emeritus. Yang bekerjasama dengan kementerian untuk menjayakan malam majlis Anugerah Tokoh Siswa 2013. Dan rakan-rakan saya daripada kementerian, yang berbahagia Datuk Wan Khazanah binti Ismail, Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan, yang berbahagia Datuk Dr. Roziah binti Umar, Timbalan Ketua Pengarah IPTS. Dua-dua ni tanya tadi, siswa ni termasuk siswi ataupun tidak. Saya kata tak masuk. Masuk sebenarnya. Bila ramai wanita di kementerian ni, ada juga sedikit masalah. Dan ada baiknya juga. Tuan Haji Ibrahim Ali, Pengarah Bahagian Pembangunan Mahasiswa, Jabatan Pengajian Tinggi, Naib-Naib Chancellor dan semua warga pendidik sekalian. Syukurlah Alhamdulillah, dapat kita sama-sama pada malam ini dalam satu majlis Anugerah Tokoh Siswa 2013 yang diilhamkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Pendidikan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Terima kasih kepada Tan Sri. Dan insya-Allah kita akan mengumumkan tokoh-tokoh siswa yang hebat yang akan mendapat hadiah-hadiah. Saya diberitahu tokoh akan diberi hadiah sehingga RM5,000. Ha? Betul lah Ibrahim? Betul. Cukup ke tu? Saya tahu jawapan tak cukup. Saya memang tahu jawapan tu. Terima kasihlah kepada UMT yang sudi menjadi penganjur bersama. Malam ni sebenarnya amat meriah kerana di samping kehadiran pegawai-pegawai daripada kementerian, kita mempunyai beberapa Naib Chancellor bersama-sama dengan kita. Datuk Prof. Amin daripada Universiti Melaya. Tepuk tangan kepada Naib Chancellor UM. Korang nak kenal ni? Okey. Datuk Seri Prof. Dr. Zaliha daripada UIA. Mana Zaliha? Okey. Saya tak nampak tadi. Nama ada. Saya takut saya baca nama orang tak ada. Ada kadang-kadang saya diberi nama senarai kehadiran tapi orang tak ada. Datuk Prof. Zakaria Kasa, UC Pendidikan Sultan Idris. Ini bangun, bagus. Ini saya jumpa tadi, satu kapal terbang dengan saya. Datuk Prof. Dr. Daing Muhammad Nasir, Universiti Malaysia Pahang. Mana? Tak nampak? Oh, okey, sana. Datuk Prof. Dr. Muhammad Harun Abdullah, Universiti Malaysia Sabah. Dia kemain jauh datang ni. Tepuk tangan sekali lagi. Dan kawan kita paling dekat,
Prof. Dr. Yahya Ismail, Naib Chancellor Uniza. Okey. Dan tidak kurang juga ramainya timbalan Naib Chancellor. Tepuk tangan 14 saya rasa semua yang datang pada malam ini kepada mereka semua. Orang Terengganu kata, welcome to Terengganu. Saya berkata demikian kerana tadi di UMT kita ada program Let's Talk and Let's Go Global. Orang Terengganu. 260 pelajar bawah bimbingan UMT. Terima kasih sekali kepada UMT. Saya katakan tadi bahawa anugerah tokoh siswa ini ia merupakan ekspresi kecemerlangan universiti. Merupakan julung kalinya diadakan. Ia merupakan anugerah tertinggi di peringkat Kementerian Pendidikan untuk menghargai dan mengiktiraf kecemerlangan pelajar IPT. Saya pun cemburu juga kerana semasa saya jadi Presiden Persatuan Mahasiswa USM tahun 78-79, dulu tak ada orang peduli pun pada kita. Boleh tahan juga, dapat kalau CGPA pun dapat juga lebih 3.0. Maknanya boleh jadi calon lah. Tapi tak apalah, sudah menjadi Menteri Pendidikan 2. Tak apa, Alhamdulillah. Tak dapat tak ada tokoh anugerah pun tak apa. Bermakna tokoh pelajar pada malam ini mempunyai dan mampu untuk bergerak lebih tinggi di masa-masa yang akan datang kerana mereka dikira dari segi co-curriculum dan juga pencapaian akademik mereka. Mahasiswa, insya-Allah, saya dikatakan dahulu semasa saya di bangku sekolah dahulu, saya diberitahu bahawa pelajar-pelajar bukan lagi mahasiswa sebelum mahasiswa. Dikatakan, kamulah satu masa nanti yang akan jadi pemimpin negara. Saya masih ingat, seorang pemimpin berkata kepada saya semasa saya bersekolah lagi dahulu. Tapi sekarang saya pula mengatakan kepada pelajar-pelajar sekalian. Bermakna kalau saya dikatakan dahulu saya jadi menteri, insya-Allah ada dalam dewan ini yang akan jadi Perdana Menteri. Jadi Perdana Menteri semua orang seronok. Anugerah ini memilih pemimpin-pemimpin yang berilmu. Kurang-kurangnya CGPA 3.0. Mereka yang bernilai murni. Mereka yang berketerampilan cemerlang, memahami masyarakat, telah menunjukkan nilai-nilai sukarelawan mereka. Suka berdamping dengan masyarakat. Bukan hanya mampu untuk belajar di universiti, tapi juga mampu untuk berdamping dengan masyarakat. Mempamerkan nilai-nilai sukarelawan. Kerana terkemudian ini, kita lihat, tidak ramai yang suka turun padang dan menolong. Tidak ramai yang suka memberi khidmat cara percuma. Tapi Alhamdulillah, sekarang kita telah nampak nilai-nilai tersebut telah menjadi nilai-nilai yang mula disemai di universiti-universiti. Kita lihat baru-baru ini sudah ramai mahasiswa, siswa turun ke bawah. Saya ingat masa banjir baru ni saya ke Pahang. Seluruh kampus Universiti Malaysia Pahang turun membantu bangsa-bangsa banjir di sana. Tahniah kepada VC. Nasib baiklah Naib Chancellor datang pada malam ni. Tulis sedikit pujian. Berbaloi datang pada malam ni. Begitu juga yang lain, saya ingat masa tu Politeknik, saya ingat tadi pun KP Politek pun ada ni. Tepuk tangan kepada KP Politek. Juga turun baru-baru ini. Saya tak mengatakan bahawa college komuniti tak buat. Saya tak mengatakan universiti-universiti lain tidak buat, tapi inilah
nilai-nilai yang perlu kita tanam di kalangan masyarakat kita agar kita boleh melahirkan masyarakat masa hadapan yang suka memberi. Kalau kita katakan al-yadu ulia khairun minal yadus sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan insya-Allah ia akan memberi satu impak yang positif kepada pembangunan masyarakat. Mereka ini akan menjadi ejen-ejen perubahan kepada masyarakat. Baik itulah di kementerian sudah ada yayasan sukarelawan. YSS. Yayasan Sukarelawan Siswa. Siapa yang pernah menjadi ahli YSS ini? Ada? Angkat tangan siapa yang pernah menjadi ahli mereka? Tak ada. Ada. Tepuk tangan kepada yang telah menjadi ahli. Walaupun Datuk Zoredah tak ada pada malam ini, tepuk tangan sekalilah kepada Datuk Zoredah, pengerusi dia yang banyak memberi input, yang sentiasa memberi masa secara sukarela untuk melihat program ini berjalan dengan baik. Dan kita harap tokoh-tokoh siswa ini menjadi inspirasi dan ikon pelajar, memberi inspirasi kepada semua lapisan masyarakat, menjadi duta kecil negara di peringkat antarabangsa. Saya tahu pemilihan tokoh siswa ini dilaksanakan dengan teliti. Prosesnya amat teliti dan juga merupakan memberi penanda aras yang tinggi. Karena kita menggunakan melihat impak dan sumbangan mereka kepada masyarakat. Di samping melihat pencapaian akademik mereka. Dalam perkataan lain, tokoh mesti keterampilan holistik dan versatile. Dengan harapan apabila mereka keluar daripada universiti kelak, mereka akan libatkan diri dalam kesukarelawanan dan kita akan tambah lagi penyertaan daripada IPG, IPTS, Politeknik, College Community di masa-masa yang akan datang. Seperti mana saya katakan tadi bahawa kita ingin melihat pemimpin-pemimpin masa akan datang ialah mereka-mereka yang berilmu. Memang itu sentiasa menjadi perkara utama. Kerana hanya mereka yang dapat membezakan antara yang baik dan yang buruk. Ada perkataan Arab yang mengatakan, jika kita mahu dunia, ianya dengan ilmu. Man arada dunya fa'alahi bi ilm. Man arada al-akhirah, yang nak akhirat juga dengan ilmu, dengan adanya ilmu. Man aradahuma, jika mahu kedua-duanya sekali, juga dengan ilmu. Kerana di Terengganu ni kena cakap Arab lebih sikit. Masa di kementerian, Datuk Roziah tahu kurang sikit Arab. Di Terengganu, pusat Taman Tamadun Islam, Arabnya lebih sikit. Bukan hanya berilmu, tapi faham masyarakat. Bukan hanya faham masyarakat, tetapi mesra masyarakat. Faham apakah masalah masyarakat dan juga mesra dengan masyarakat. Senyum selalu. Orang Terengganu kata senyum sokmo. Itu perkataan Terengganu. Dia kata, orang luar kata, kalau senyum sokmo dia kata, apa, buruk kosi. Kerang busuk. Tak tahulah yang mana satu yang betul. Mereka juga perlu terdiri daripada mereka yang bernilai murni. Bukan mahasiswa yang hanya diasuh untuk membenci semata-mata. Dan mahasiswa yang mempunyai akhlak yang tinggi. Kerana ada tendensi, ada kecenderungan dalam keadaan dunia yang berkembang begitu pesat sekarang ini, kita amat percaya kepada dunia cyber. Kita lihat apa yang berlaku di Mesir.
Kalau dahulunya kita mengatakan bahawa Arab Spring akan menyelesaikan masalah pemerintahan di negara-negara Arab. Kita lihat apa yang berlaku di Mesir sehingga kini. Tadi pun Ibrahim beri laporan kepada saya bahawa di Mesir masih lagi bergolak. Walaupun itulah harapannya bahawa media sosial akan menyelesaikan segala masalah. Kita lihat demokrasi dan demonstrasi yang terus berlaku di Thailand, jiran kita. Dengarkan pelaburan negara telah mula berkurangan. Walaupun pilihan raya baru 2 tahun berlaku, tapi kita lihat negara masih tidak aman. Dan mereka mahu satu lagi pilihan raya diadakan. Kita harap dengan lahirnya mahasiswa-mahasiswa, siswa-siswa yang berakhlak dan bernilai murni, mereka akan dapat membuat penilaian apa yang sedang berlaku di negara kita. Membuat satu penilaian yang lengkap, yang integrated, yang bukan hanya satu penilaian yang mengikut arus tanpa melihat dan menilai dengan lebih baik lagi. Umpama di negara kita, kita lihat selepas pilihan raya, walaupun ada beberapa usaha untuk menggagalkan proses demokrasi di negara kita ini, alhamdulillah, di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib, kita lihat ekonomi kita bertambah baik. Beban hutang kita dapat dikurangkan. Physical deficit kita dapat diturunkan kepada 3.5%. Dan insya-Allah akan dikurangkan lagi kepada 3% tahun hadapan. Begitu juga dengan pelaburan swasta yang telah meningkat 3.5 kali ganda. Daripada 86.7 bilion kepada 161.1 bilion. 3.5 kali ganda. Penambahan pelaburan swasta dalam masa 4 tahun, 3-4 tahun yang lalu. Alhamdulillah, ini saya katakan ini kerana untuk kita faham. Kalau kita beri ruang kepada pemimpin kita yang kita telah pilih cara demokrasi sejak tahun yang ini, setahun tak sampai setahun yang lalu, kita akan melihat insya-Allah kita akan mempunyai satu kerajaan yang baik. Saya nak beri contoh satu lagi, pendapatan rakyat telah meningkat lebih 40% sejak Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menjadi pemimpin negara. Daripada tahun 2009, angkanya 6,700 dolar Amerika meningkat menjadi 10,060 dolar Amerika. Peningkatan lebih 40%, tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi jika ia dikacau di pertengahan jalan, proses pencapaian ini tidak akan mungkin dapat kita capai. Saya nak beritahu lagi kemudahan kredit negara kita yang dikatakan yang terbaik di dunia. Mengatasi Korea, Georgia, Norway, UK, semua negara. Dan ramai orang bertanya tentang kadar jenayah. Sebenarnya kadar jenayah telah berkurangan sejak 3 tahun yang lalu sebanyak 29.9%. Di mana indeks tahun 2010 ialah 486, indeks tahun 2013 telah menurun daripada 486 kepada 403. Itulah saya mengatakan jika kita melihat di blog-blog media sosial seolah-olah negara kita ini sebuah negara yang kacau bilau. Sebuah negara yang tidak diurus takbir dengan baik, seolah-olah jadi demikian gambaran yang diberi oleh blog-blog dan juga media sosial. Saya nak tanya, kalau negara kita ini tidak, kalaulah dikatakan kedudukan kita,
penghidupan kita bertambah teruk. Nak tanya, adakah bilangan kereta di jalanan bertambah ataupun berkurangan? Bertambah atau kurang? Kalau hari raya penuh jalan. Sebelah rumah saya, tukang kebun. Rumah dia ada 4 buah kereta semasa hari raya. Tukang kebun. Bukan kata cikgu lah. Bukan kata profesor, bukan kata kalau profesor 5 biji, 6 biji kot. Ini tukang kebun, sebelah rumah saya. Hari raya 3-4 buah kereta di rumah dia. Jalan penuh sesak. Kalau bilangan kereta, penambahan kereta jadikan satu indeks, mengatakan kita lebih baik daripada dahulu. Jangan kira kereta. Dilihat di mana bandar-bandar pun negara kita, pusat membeli belah bertambah. Kalau rakyat makin miskin, jika rakyat tidak ada duit, macam mana pusat beli belah terus bertambah. Bukan hanya pusat beli bedah bertambah, kena berbaris pula nak bayar. Nak bayar pun berbaris. Tuan-tuan dan puan-puan. Restoran penuh. Yang pergi umrah setiap tahun habis 100,000 orang di negara kita. Beratur lagi, nak pergi haji lagi, ramai nak pergi, tapi tak dapat pergi. Sekarang tidak lagi, kalau dahulu saya ingat, ketua-ketua kampung pohon daripada yang berhormat, nak pergi melancong ke Langkawi, nak pergi melancong ke Kuala Lumpur Putrajaya, sekarang tidak ada lagi. Datuk, boleh tak kita pergi ke Bandung? Ewa. Datuk, boleh tak kita pergi ke Vietnam, shopping? Jadi, kalaulah kita melihat indeks, jangan kita terlalu, kerana angka-angka yang diberi itu kurang-kurang munasabah. Jika rakyat sudah makin susah sekarang ini, bagaimana dikatakan oleh media-media sosial, macam mana jumlah yang naik umrah lebih bertambah, macam mana kereta bertambah, macam mana shopping kompleks boleh bertambah, macam mana mereka yang melancong keluar negara bertambah, macam mana syarikat kapal terbang, kalau dahulunya hanya MAS, sekarang ada Air Asia. Everybody can fly. Pakai slipper, pakai kain sarung naik kapal terbang sekarang ini. Itu tak pernah berlaku. Firefly, Berjaya Air. Keluar pula kemudian ini Malindo Air. Betul ke? Siapa nak naik kapal terbang ni? Kalau orang sudah tidak ada duit. Bermakna rakyat bertambah. Senang sekarang ini, saya nak katakan. Sebab itulah, bukan itu saja, tempat universiti bertambah. Dan negara kita sudah menjadi negara yang pilihan pelajar luar negara yang ke-10. Alhamdulillah, saya harap program-program kita kali ini akan melahirkan pelajar-pelajar yang bukan hanya percaya kepada media sosial. Saya katakan pelajar-pelajar yang mempunyai nilai murni yang hebat. Bukan hanya diasuh untuk membenci kerajaan, tetapi pelajar-pelajar yang punya akhlak yang baik. Di samping mempunyai pencapaian akademik yang baik, di samping menjadi mahasiswa-siswa-siswi yang faham dan mesra masyarakat, tapi juga mahasiswa-mahasiswi yang berakhlak, saya katakan tadi, yang bernilai murni. Dengan itu berbaluilah kerajaan buat program macam ni sebenarnya. Karena itulah hasrat kerajaan. Agar masa-masa yang akan datang, negara kita ini tidak boleh, perlu dijaga dengan baik. Dan masa dah orang yang akan menjaga negara kita masa dengan baik ialah tidak lain, tidak bukan daripada siswa-siswa yang ada di Dewan pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan. Masa depan bergantung di tangan siswa-siswi yang ada pada masa ini. Jadi jagalah dengan baik. Sebab itulah Kementerian Pendidikan mengadakan anugerah tokoh siswa agar mereka ini boleh dijadikan ikon, mereka boleh jadikan petanda aras untuk mahasiswa-mahasiswa yang lain, untuk memastikan negara kita akan menjadi sebuah negara yang aman, tenteram dan maju di masa-masa yang akan datang. Dengan harapan tersebut, dengan harapan mulia, dengan ucapan mulia Bismillahirrahmanirrahim,
saya melancarkan Malam Tabung Tokoh Siswa 2013 pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Idris bin Jusoh, Menteri Pendidikan II atas ucapan dan perasmian sebentar tadi. Dan mohon Yang Berhormat Datuk Seri untuk terus berada di pentas. Hadirin yang dihormati sekalian, seterusnya majlis menjemput semua tetamu kehormat untuk bersama-sama Yang Berhormat Datuk Seri Idris bin Jusoh, Menteri Pendidikan II untuk menyempurnakan gimik perasmian. Dipersilakan. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Idris bin Jusoh, Menteri Pendidikan II dan semua tetamu kehormat atas penyempurnaan gimik perasmian sebentar tadi.